Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi bagi video yang kedua bagi aktiviti co-curriculum sukan dan permainan bola baling. Jadi insya-Allah dalam pertemuan pada kali ini, video kali ini saya akan membincangkan ataupun menerangkan kepada kamu beberapa peraturan yang telah ditetapkan oleh International Handball Federation. Okey, peraturan ini ialah peraturan berkaitan tentang regulation on protective equipment and accessories. Maknanya beberapa peraturan berkaitan tentang barang-barang peralatan perlindungan anggota badan dan juga aksesori. Jadi kita tengok sama-sama apakah aksesori yang dibenarkan dan apakah aksesori yang tidak dibenarkan. Okey, seperti yang kamu tengok nombor 1 dia akan tunjukkan daripada head ataupun face protection dulu. Jadi untuk mask ataupun kita panggil pelindung muka tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kalau kau tengok ada pemain bola yang gunakan, so dalam bola baring tidak dibenarkan. Helmet pun tidak dibenarkan. Walaupun penjaga gol ke pun tidak dibenarkan. Kalau kamu tengok ni dalam bola sepak Peter Cech dia pakai ni, ataupun kadang-kadang yang main rugby tu pakai. Okey. Kemudian nose protection. Yang nose protection ni boleh. Yang ni macam plaster saja. So yang ni dibenarkan. Okey. Kemudian kita tengok pun headband lah. Headband. So headband. Ni bukan ni topi dia. Ini headband. So headband dibenarkan. Headband ini dibenarkan. Tetapi headband yang agak keras. Kita kena bezakan. Headband ni ada yang kita panggil elastik, ada yang tidak elastik. Ada keras. Yang keras itu tidak dibenarkan. Okey. Kemudian Google ataupun glasses. So glasses yang bertali getah dibenarkan. Yang bertali getah. Tetapi Google yang kita kata keras, dia ada tangkai dia tidak dibenarkan. Manakala untuk tooth protection pula yang transparent dan single color. Dia satu color transparent dibenarkan. Tetapi yang ada warna-warna, ada tulis-tulis, ada bendera lah tidak dibenarkan. Kita panggil non transparent dan ada pelbagai warna. Tidak dibenarkan. Okey. Kemudian shoulder braces. So ini bahu punya ni dibenarkan sebab apa dia adalah kain ataupun getah tetapi yang compression sleeve ni, yang ni selalu kita panggil handshot. Handshot ni juga dibenarkan. Dibenarkan. Okey. Kemudian kita tengok pula elbow pads pun dibenarkan. Elbow pad ni dibenarkan. Okey, model tadi dah keluar daripada bilik rekaman. Okey, jadi elbow pad ni dibenarkan. Tapi elbow pad ni yang lembut-lembut. Yang lembut-lembut, dia tidak ada elemen-elemen plastik. Okey. Kemudian elbow support, bantuan kepada ni kita panggil siku. Dia protective foam je. Dia foam saja ada dibenarkan. Begitu juga dengan neoprene. Yang ni ada yang panjang dan yang kecil, semua dibenarkan. Yang ni elbow protector. Cuma yang tidak dibenarkan ialah elbow protection. Yang ni digunakan kalau kamu tengok export yang sukan-sukan ekstrim ni, contohnya naik basikal, meloncat-loncat, apa semua ni dia pakai tu yang macam keras. Dia ada plastik dekat sini. So yang itu tidak dibenarkan. Yang ini tidak dibenarkan. Okey. Kemudian knee protectors. So knee protectors ni dibenarkan. Tapi dia sama juga macam elbow tadi. Dia yang ada foam saja ataupun yang berbentuk getah dibenarkan. Dalam yang ni foam. Ni protector yang foam, single pad and protective foam. Ni pun dibenarkan sebab apa dia foam. Tetapi yang tidak dibenarkan macam ni. Dia ada disambung pula dengan plastik ataupun mungkin besi ataupun benda-benda yang keras. So yang itu tidak dibenarkan. Okey, kemudian compression cuff support. Ini kita panggil dia betis ataupun orang ngombau panggil cutting. Cutting punya cover, stocking kepada cutting. Boleh pakai ke tak boleh pakai? Ada dua keadaan. Yang dibenarkan ialah sama dengan color stocking. Sama, kalau kamu pakai stocking hitam, maka cuff support ni perlulah warna hitam. Tapi kalau kamu tengok gambar yang di bawah ni tidak dibenarkan. Stocking warna putih tapi cuff support warna biru. Stocking warna putih, yang ni warna grey pula, warna kelabu. So tidak dibenarkan di dalam pertandingan bola baling. Okey. Kemudian ankle joint protection. So ankle joint ni, bila ankle ni kadang-kadang ada orang yang dia punya ankle ni dia bermasalah ataupun terselip. Ni adalah satu
anggota badan yang paling senang terseluk dalam sukan, terutama bagi mereka yang tidak tarik urat ataupun tidak warm up dulu sebelum masuk ke padang. So ankle joint protectors ni dibenarkan, dibenarkan. Dia ada strap macam ni, dibenarkan. Cuma yang tidak dibenarkan, kita tengok, dia ada hard stabilizer ni, dia ada macam plastik, elemen-elemen plastik. So yang tu tidak dibenarkan, sangat tidak dibenarkan oleh IHF. Okey. So jadi ini kepada baju lah. Baju ni sebenarnya kita tak apa sangat di peringkat Majlis Sukan Sekolah Daerah Rembau, kita tak apa sangat baju ni. Yang penting menutup aurat sesuai, jangan terlampau over sangat. Tapi kalau macam menutup aurat itu apalah. So yang ni kalau kamu tengok kat sini, long trousers or not allowed. Dia kata baju seluar panjang tak dibenarkan. Ini kita tak gunakan ni di peringkat Rembau. Tapi di peringkat international, yang tu belum berubah lagi lah. Okey. So yang kita tengok pula dari segi pakaian, yang ni sport head scarf ni dibenarkan. Tapi kalau nak pakai scarf Nialofa ni ataupun Ariani tak dibenarkan. Okey, kemudian apa lagi? Long sleeve undershirt. Ni maknanya baju dalam. Bukan baju dalam, maknanya baju t-shirt dalam, t-shirt yang tight yang kita pakai kat dalam, kemudian baru kita pakai jersey tu kan, tu dibenarkan. Tetapi dia kata, tetapi perlulah sama warna dengan warna asas baju. Kalau kita tengok yang perempuan atas ni, dia baju dia ada warna putih, warna hitam, tapi dia banyak warna putih kan, so dia punya baju tu warna putih. So yang lelaki bawah ni kenapa tak dibenarkan? Sebab baju dia ada putih, ada biru, tapi itu warna hitam. Itu tidak dia punya baju dalam tu warna hitam, tu tak dibenarkan. Okey, ini kita panggil short undershort. Short undershort ni maknanya seluar dalam yang panjang tu, tight yang itu. So dibenarkan, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat sama dengan warna seluar. Okey. Kemudian untuk penjaga gol, the goalkeeper is allowed to wear long shorts, tights, pants, undershort or long compression pants or tights. So maknanya bagi penjaga gol, yang atas tadi semua untuk pemain luar, pemain padang. Manakala bagi penjaga gol, dia boleh menggunakan baju lengan panjang, seluar panjang, semua dibenarkan. Okey. Kemudian apa lagi? Close yang tak dibenarkan. Ni seluar panjang macam ni. Seluar yang daripada paha ni tidak dibenarkan. Kemudian stocking dibenarkan. Kemudian baju ni dibenarkan lah. Kita pakai baju lah. Semua ada kena ada nombor, nama tu sebagai pilihan. Okey. Kemudian ni earring and piercing. Ini bagi pemain-pemain yang dia memakai, kita kata dia orang ni pakai apa ni? Pakai tindik lah, pakai rantai anting-anting lah kat sini. Kalau perempuan ataupun lelaki. Jadi apa yang kita buat, kita akan tampal dia dengan satu benda, kena cover dengan tape. Cover dengan tape. So apa, takut berlaku kecederaan, terlanggar, dia cedera dan mungkin orang lain pun boleh tercedera. So kalau nak pakai masuk, nak pakai boleh. Orang ni bukan kata saya benarkan kamu pakai, tapi maknanya kamu nak tengok kalau orang di peringkat apa ni, Olimpik atau Piala Dunia ni, dia orang akan pakai tape. Contohnya dia yang pakai cincin tunang kan, mungkin boleh dia balut cincin tunang tu tersebut dengan tape. Okey. Hairpin ni dibenarkan lah. Hairpin ni dibenarkan. Cuma dia kata hairpin made of soft material are allowed. Metal and ataupun plastic hairpin must be removed. Nampak dia sama macam apalah tadi, anting-anting tadi, kena cover dengan tape. Okey. Kemudian captain armband, short wristband, dia pakai dekat lengan, semua dibenarkan. Long wristband pun dibenarkan. Okey. Wrist protector dibenarkan. Sebab bola baling ni dia menggunakan tangan. Cuma glove memang tidak dibenarkan. Goalkeeper pun tak boleh pakai glove sebenarnya. Okey. Dan kemudian finger band ni getah pada ni. So getah tidak dibenarkan. Getah yang apa tu, finger band ni dia supaya bola tu melekat, tak dibenarkan. So yang ni kalau tak silap saya di peringkat Rembau kita tidak ada masalah, ada yang pakai. Tapi kalau di peringkat international memang dia tak bagi pakai. Dan siapa yang dia pakai cincin pun sebenarnya dia suruh buka. Okey. Kemudian glue ni mana tak untuk
belakang kasut koyak ke ataupun pada jari ke. Okey, dibenarkan. Okey, jadi saya rasa sampai sini dulu untuk pertemuan kita untuk video pada kali ini. InsyaAllah saya akan sertakan video ini dengan latihan ataupun beberapa soalan yang perlu kamu submit kepada saya menggunakan aplikasi Telegram. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.